Bagi saya wajarlah. Moratorium ni wajar dilanjutkan. Ya, saya rasa dia dapat membantu golongan-golongan yang terjejas akibat pandemik ni. Dengan adanya lanjutan moratorium, tempoh yang diberikan dapat membantu golongan yang hilang pekerjaan untuk menstabilkan kewangan dan mengumpul wang. Yang hilang pekerjaan tu bagi saya mungkin diorang boleh gunakan duit yang sepatutnya diorang bayar tu untuk perbelanjaan bulanan diorang. Diorang dapat tempoh masa untuk build balik lah, untuk cari balik pendapatan dan bagi stabil dulu, lepas tu boleh teruskan. Dengan adanya lanjutan penangguhan moratorium ini sedikit sebanyak dapat membantu golongan terbeban dari segi kewangan. Lanjutan moratorium selama 3 bulan ni dia sedikit sebanyak membantu meringankan beban golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19, terutamanya mereka yang hilang pekerjaan untuk menstabilkan semula ekonomi sendiri dan juga keluarga, selain membantu mereka untuk mengumpul wang untuk masa hadapan. Lanjutan moratorium memberikan impak yang positif kepada perusahaan kecil dan sederhana yang terkesan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan pada Mac yang lalu untuk meningkatkan semula pertumbuhan ekonomi mereka. Membantulah diorang, membantu perusahaan kecil. Diorang boleh gunakan sumber kewangan tu untuk boostkan diorang punya perniagaan lah. Baik, itu sebahagian daripada pendapat rakyat Malaysia berkenaan dengan moratorium ini. Kita berbicara lanjut berkenaan dengan lanjutan moratorium dan juga bantuan bersasar. Rata-rata kalau kita dengar tadi Masila, ramai yang mengatakan bahawa individu yang hilang pekerjaan dapat membantu mereka, kan? Betul. Jadi maknanya dengan lanjutan moratorium ini membantu individu yang hilang pekerjaan mungkin dapat meringankan sedikitlah beban yang mereka alami. Jadi untuk berbincang lanjut mengenai lanjutan moratorium bersasar ini, kami bawakan pada anda Puan Khadijah Iskandar, Bendahari Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi puan dengar semua boleh dikatakan ramai yang bercakap berkenaan dengan bantuan ini dapat membantu individu yang hilang pekerjaan dalam kita menempuh pandemik baharu ini. Ramai yang terkesan, kan? Tapi mungkin puan boleh ceritakan, sebab itu hanya satu, siapakah sebenarnya yang layak untuk mendapat lanjutan moratorium ini yang akan diberikan selama 3 bulan? Okey. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, ada sebenarnya lanjutan moratorium ni ataupun kelonggaran diberikan pada individu, golongan individu yang terjejas akibat COVID, di mana mereka mungkin hilang pekerjaan ataupun mungkin telah dipotong gaji. Jadi itu adalah golongan-golongan di mana sekiranya mereka ni memang layak menerima moratorium daripada bulan April hari itu. So yang mana hilang pekerjaan boleh lanjutkan lagi moratorium selama 3 bulan. Maknanya tarikh terakhir dia bulan Disember lah sampai hujung tahun ni, untuk bagi dia peluang untuk cari pekerjaan. Apa jadi lepas 3 bulan? Lepas 3 bulan jumpa bank lagi. Jumpa bank, kita bincang lagi sama ada boleh lagi tak kita lanjutkan. Pada mereka yang telah dikurangkan gaji pun boleh pergi berjumpa dengan bank, and bank boleh kita adjust dia punya installment payment lah, ansuran bulanan dia. Banyak mana yang dia kehilangan dia punya pendapatan tu, jadi kita kurangkanlah. Bagi di Agrobank pula kita ada satu lagi golongan, sebab Agrobank ni dia di FI, kita ada satu pinjaman hartani. Kita hartani di mana kita bagi peminjam individu juga untuk beli tanah pertanian. So mereka ini juga layak, ya. Kalau secara generalnya ada 2 kategori, tapi di Agrobank ada kategori ketiga yang layak, di mana mereka ni tak semestinya bekerja, tapi bekerja dengan orang. Tapi mungkin dia ada beli tanah untuk usahakan tanah, dia kerja sendiri, tapi di atas pinjaman tu atas nama individu. So mereka pun boleh datang untuk memohon lanjutan lagi moratorium, ataupun kita panggil penjadualan semula, di mana mereka boleh dapatkan new payment schedule, installment yang baru. Jadi Puan, bagaimana bagi mereka yang terjejas dengan pandemik ini, bagaimana cara untuk mereka memohon lanjutan moratorium ini? Bermula pada 7 Ogos, mereka boleh berjumpa dengan bank masing-masing. Bank pula dia menyediakan banyak saluran, sama ada dari boleh
menggunakan saluran tradisional, telefon, kita punya customer service, ataupun boleh pergi branches, semua cawangan-cawangan yang ada, ataupun boleh pergi website, boleh memohon dalam talian, ataupun kalau ada yang rasa berat nak pergi cawangan, dan dia boleh tengok dekat website, kita ada soalan-soalan lazim, frequently asked questions, macam mana nak approach bank, ya. Itu cara-caranya lah untuk yang individu, ya. Individu, baik. Ya. Sekiranya individu yang sebab dikata kalau nak mohon untuk lanjutan moratorium ini adalah berdasarkan apa syarat-syarat kan, kriteria. Tadi kata ada 3 golongan kalau agrobank. Tetapi kalau macam individu yang tidak menerima lanjutan moratorium tapi dia mempunyai masalah kewangan. Bagaimana pula? Selalunya kalau bukan under new norm ni, kalau ada yang tak berbayar, kita akan mulakan proses berundingan. Last kali barulah kita buat undang-undang punya recovery action, ya. Tapi dalam keadaan sekarang ni pun, walaupun dia bukan, sebab syarat-syarat untuk moratorium hari itu dia tak ada bayaran yang tak berbayar lebih pada 90 hari. Tapi siapa-siapa yang mungkin terlebih 90 hari pun boleh berjumpa bank dan cuba selesaikan masalah. Mungkin mereka juga perlukan moratorium, atau kadang-kadang ada juga yang memang sebelum ni dia dah ada penjadualan semula. Pun boleh jumpa dengan bank juga, macam mana kita boleh bincang cara pembayaran itulah yang akan datang. Jadi bagaimana pula kalau seorang peminjam itu, individu itu, dia mempunyai beberapa pinjaman dengan bank-bank yang lain? Maknanya bukan satu bank saja yang dia buat pinjaman, tapi ada beberapa buah bank lain lagi. Pilihan yang dia ada, dia boleh jumpa tiap-tiap bank. Ataupun kita pun galakkan individu-individu yang bermasalah untuk berjumpa dengan AKPK, agensi kita, agensi untuk supaya dia boleh berbincang dengan AKPK sahaja, macam mana nak bincang dengan semua pinjaman yang dia ada dengan banyak-banyak bank, supaya dia tak perlu pergi jumpa tiap-tiap satu bank pun ada, dia ada 2 option lah. Baik. Sebelum kita teruskan persoalan kita, Masila dan juga Khadijah, kita nak warakan kepada kalian juga sekiranya ada sebarang persoalan berkenaan dengan lanjutan moratorium dan juga bantuan bersasar ini, sila hubungi kami di studio 0377261603. InsyaAllah nanti mana tahu Puan Khadijah boleh bantu juga. InsyaAllah. Baik. Okey, Puan Khadijah, mungkin sekiranya lah kalau tidak dilaksanakan lanjutan moratorium ini kan kepada golongan yang bersasar, apa akan jadi? Dia impact dia kepada ekonomi. Sebenarnya bagi agrobank, ya, sementara masa kita implement moratorium pada bulan April hari itu, kita pun telah menawarkan package penjadualan semula. Kita memang dah revise dia punya installment tiap-tiap bulan. Tapi ada ini bila kita nampak kadar orang hilang pekerjaan bertambah setiap hari. So maknanya kita nampak bila Oktober mungkin ada fasa kedua yang kita perlu bantu lagi. So itu kita kena bantu dia sebab impact dia dekat ekonomi tu akan menjadi teruk, ya. Sebab bukan sahaja individu, kita juga perbankan juga sekiranya kita tak teruskan ekonomi dan perbankan juga ada dia punya implication jugalah, kesan dia. Tapi yang kita juga peka because banyak juga perniagaan yang terjejas. Bila perniagaan ini terjejas, mereka pun mempunyai pekerja kan. So pekerja-pekerja dia pun terjejas. So itu yang kita kena bantu, bukan setakat peniaga-peniaga tetapi juga pekerja-pekerja yang bekerja dengan mereka. So dia banyak implikasi ekonomi, ya, yang kita nampak, yang kita kena bantulah. Ya, nak seimbangkan kedua-dua, kesemuanya kan, ekosistem tu sebenarnya. Ya, kena ada. Baik, nampaknya kita ada pemanggil dari Pulau Pinang, Puan Fatimah. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam. Ni saya nak tanya pasal moratorium tu. Silakan. Betul, macam ada orang kata sebab saya tak ambil kan yang moratorium tu. Lepas tu kita terus bayar. Ada orang kata kalau kita tak kontak bank, duit tu terapung. Tu saya nak pastikan. Betul tu macam mana? Duit tu terapung? Dia berkata macam kita tak ambil. Kalau tak ambil? Kita terus bayar. Oh, ya kan. Duit bayaran kita tu, duit tu dia berkata terapung. Tu saya nak pasti tu. Okey. Kalau tak boleh ke mana nak pergi bank kan. Saya tengah tu. Okey, terima kasih Puan Fatimah. Okey. Puan Khadijah, faham soalannya? Terapung tu sebenarnya bila duit diberi dah dibayar, memang dia akan dah masuk dalam akaun tu lah. Terapung tu mungkin macam mana ini tiap-tiap bank tu sistem dia treat
yang payment. Tapi sebenarnya jangan risau, memang bayaran tu diterima. Tak ada masalah terapung. Tak ada terapung mana-mana. Dia memang dah bayar. Lepas tu kalau dari segi kalau yang dah mungkin saya nak sentuh sikit siapa yang mungkin dia dah bayar selama ni tapi bila bulan Oktober dia rasa macam tak cukup pula duit pun bolehlah mohon dengan bank juga bukan tak semestinya dia dah bayar masa moratorium ni tiba-tiba bulan Oktober dia rasa dia tak layak. Tak ada, dia tetap layak, dia boleh pergi sebab dia punya syarat-syarat tu termasuklah tak ada bayaran tertunggak lebih daripada 90 hari. Mengikut keadaan masing-masing. Baik. Dan kalau kita tahu ini antara akan dimanfaatkan oleh 3 juta individu dan juga perusahaan kecil sederhana. Banyak juga jumlah tu dan seperti tadi Puan Kerja kata pun nanti takut ada second wave kan sebab ratusan kehilangan kerja tu semakin bertambah. Jadi kita nak tahu juga adakah kesediaan institusi kewangan itu bersedia untuk ini semua? Bagi institusi kewangan ni kita dah bersedia daripada bulan April masa moratorium lagi. Macam setengah-setengah bank, contohnya macam Agrobank juga, kita memang bulan April kita dah tawarkan package-package untuk penjadualan semula. Jadi maknanya bukan mungkin ada yang kita dah address pun. Kita dah bantu sementara moratorium ni. Dia tak payah tunggu sampai berakhirnya moratorium bulan 10, kita dah bagi dia jadual baru. Mungkin tapi macam saya cakap mungkin ada lagi yang mula-mula kata tak nak. Lepas ni rasa dia nak lagi ambil. Jadi ini adalah peluang kedua lah. Yang kita bank bersedia, maknanya tak payah risau kalau tak boleh pergi bank pun, kita sediakan online application pun ada. Dan melalui telefon pun boleh. Dan kalau ada yang ada relationship manager dia dengan pegawai-pegawai bank pun boleh hubungi pegawai-pegawai bank. Jadi ada banyak channel lah, bukan satu sahaja ya. Baik. Puan, nampaknya kita ada pemanggil lagi dari Pulau Pinang juga, Puan Haslita. Assalamualaikum Puan Haslita. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey Puan, saya ingin ada satu soalan. Berkenaan dengan ahli untuk PPK, iaitu program lanjutan kredit. Adakah termasuk dalam lanjutan momentum tersasar ni? Itu saja soalannya, Puan. Soalan saya adalah, adakah ahli program kreditan semula boleh memohon untuk lanjutan momentum tersasar ni? Boleh atau tidak ya? Ya, boleh ataupun tidak. Baik, itu dia. Terima kasih Puan. Terima kasih atas penjelasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau kita tengok tadi syarat-syaratnya individu. Individu yang memang sebelum ni dia memang dah layak menerima moratorium. Kalau kita syarat-syarat yang hari itu yang layak menerima moratorium, tidak ada bayaran terjejas selama lebih daripada 90 hari. Jadi sekiranya dia memang semua meet all the requirements, memang boleh layak lah. Okey. Jadi itu tadi kita bercakap mengenai individu. Jadi bagaimana pula institusi bank ini terus memberi sokongan kepada usahawan yang terjejas akibat pandemik COVID-19 ni? Okey. Bagi usahawan pula, mereka boleh berjumpa dengan bank dan kita akan proses case to case basis. Sebab tiap-tiap usahawan ni ada kesan dia berbeza-beza. Jadi macam saya cakap tadi, kalau di Agrobank memang kita dah bagikan dia punya penjadualan semula. Di Agrobank sekiranya mereka ada revolving facility, kita dah bagi dia cara pembayaran. Tapi adalah penting bagi saya usahawan-usahawan ni dia tahu apa dia nak buat daripada sekarang. Sebab memang kita tahu memang tak mungkin lah nak pergi balik level sebelum COVID tu, ambil masa. Kita pun tak tahu COVID ni bila ya. Kan? So amat penting dia buat projected cash flow dia dan dia tahu banyak mana lagi bantuan yang diperlukan ataupun banyak mana masa lagi diperlukan untuk membuat bayaran tu. So dia ada banyak option lah. Option-optionnya dia boleh mungkin dia moratorium juga ataupun mungkin dia bayar profit sahaja atau mungkin kita panggil step up. Step up tu dia bayar dulu kalau installment dia 1,000, mungkin bulan pertama tu bulan first 3 months dia bayar 200 dulu. Lepas tu naik lagi 300, naik lagi 500 menurut perkembangan perniagaan dia lah. Tapi apa yang penting berbincang dengan bank, jangan lari. Jangan lari. Lepas tu lagi satu kita nak ingatkan pengusaha-pengusaha ni dia tak payah risau sebab sepanjang tempoh moratorium daripada bulan April lepas sehinggalah Jun
saya rasa Jun ataupun tahun depan ya insya-Allah rekod kredit dia SECRIS tu takkan terjejas. Kita takkan masukkan dalam rekod SECRIS. Kalau sebelum ni bila kita ada jadualan semula atau kita panggil restructuring and rescheduling, kita akan masukkan dalam SECRIS ya. Tapi kali ni tak ada. Memang tak ada sebab because keadaan semasa. So tak payah risau because kita pun ada dengar daripada survey-survey di mana pengusaha-pengusaha ni dia takut nak datang untuk penjadualan semula ni atau moratorium, dia takut nanti bila keadaan dah pulih dia tak boleh dapat pinjaman semula sebab ada rekod dalam SECRIS ya. Tapi tu sebenarnya tak benar ya, jangan risau. Kita SECRIS tak ada. Kita akan affected. Kali ini betul-betul kita rasa ini antara usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan. Toleransi yang sangat-sangat kepada rakyat Malaysia. Baik, kita nak teruskan dulu soalan bersama dengan rakan kita di talian, Encik Abu Samah dari Bangsar. Hello, Assalamualaikum. Salam. Encik, silakan saya nak soalan berkenaan tentang lanjutan moratorium ni. Ya. Okey, adakah untuk lanjutan moratorium bersasar ni dikhususkan pada bank sahaja ataupun boleh diguna pakai kepada syarikat kewangan yang bukan bank yang lain tapi berdasar pada bank negara lah. Itu saja soalan saya. Baik. Terima kasih Encik bersama. Bagaimana tu? Saya daripada Agrobank dan saya pun mewakili ADFIN, Persatuan Development Financial Institution. Kami di bawah penyelidikan bank negara. Memang semua bank-bank di bawah penyelidikan bank negara memang akan melaksanakan lanjutan moratorium bersasar. Ya. Bagi yang syarikat-syarikat kewangan, saya tak boleh nak komen lah. Tapi setakat ni yang kita dengar, yang bank-bank ya insya-Allah akan diberi. Puan, kita bercakap berkenaan dengan moratorium kepada golongan yang sangat terkesan sebenarnya kan dengan pandemik COVID-19. Tapi bagi segelintir yang mungkin tidak rasa kan, moratorium ni diambil juga. Tapi mungkin sedikitlah nasihat kepada mereka ni kan. Kadang-kadang duit dah banyak tapi sebenarnya tanpa sedar sepatutnya wang itu perlu diurus dengan baik untuk masa yang akan datang kan. Tapi sekarang ni lain. Betul. Dia tak perlu pun sebenarnya ambil moratorium ni tapi dia ambil juga. Sebab kalau kita tengok semula daripada April sampai Oktober tu diberi secara automatik. Jadi ada setengah tu mungkin dia ada sebab dia sendiri diambil. Itu actually tak adalah nak kata tak baik, mungkin build the reserve sebab kita pun tak tahu bila masalah ni selesai. Cumanya kita kata sepatutnya kita berjimat cermat lah. Duit yang kita dapat jimat semasa moratorium tu tak adalah kita kata kita gunakan untuk pembelanjaan yang kurang sesuai, kena gunakan untuk produktif atau untuk simpanan lah. Sebab tu bila Oktober ni kita kata bersasar sebab ada yang tidak memerlukan. Dan yang tidak memerlukan kita sama-sama bantu membangunkan ekonomi pula lah. Sebab tiap-tiap individu ni dia ada role masing-masing lah. Ada yang betul-betul terkesan yang kita perlu bantu, ada yang tidak terkesan kita teruskan kehidupan lah seperti biasa dan cuba bangunkan ekonomi pula lah sama-sama. Sama-sama menstabilkan dan merancakkan lagi ekonomi negara. Baik. Jadi permohonan lanjutan moratorium ini boleh dilakukan peminjam bermula 7 hari bulan Ogos. Baik. Jadi kalian bolehlah dapatkan buat research macam mana dan sebagainya. Bagaimana untuk memohon dan sebagainya jika anda berkelayakan untuk memohon moratorium lanjutan ini. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Puan Khadijah Iskandar, Bendahari Persatuan Institusi Kewangan Pembangunan Malaysia ADFIM kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini untuk berkongsi mengenai lebih lagi mengenai moratorium bersasar ini.